Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara setia, tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah SWT kerana hari ini hari 1 Malaysia 16 September 2022 bersamaan dengan 19 Safar 1444 Hijrah. Dapat kita bertemu dalam satu program yang mudah-mudahan menambah iman kita kepada Allah SWT. Sahabat yang mulia kata Ibnu Hajar dalam kitabnya yang bertajuk Al-Isabah itu selalu berkata, siapakah sahabat ini? Namanya Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, salah seorang panglima perang dalam perang Mu'tah yang telah pun terkorban syahid di sana. Abdullah bin Rawaha ni punya satu kata-kata azimat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, malaikat-malaikat pun suka, iaitu kata-kata beliau, Ta'al sa'atan nu'min bi Rabbina. Mari saat, mari duduk sekejap dalam satu majlis yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir. Tajuk topik kita pada hari ini, pada 19 September ini adalah sempurnakanlah ibadahmu, sempurnakanlah hidupmu. Sempurnakanlah ibadatmu, sempurna hidupmu. Ya, jadi tajuk yang sangat mesra dengan kita semua, mandangan kita semua merupakan hamba Allah SWT. Jangan lupa di awal-awal ni tolong jangan biarkan saya keseorangan. Tolong bagi komen, tolong like, boleh tak? Tolong share pada teman-teman kita yang lain. Pada hari berehat ni, tengah mandu ke, tengah berbaring ke, tengah berehat ke, tengah sarapan ke, tengah apa sahajalah, mudah-mudahan pada hari Jumaat penuh barakah ni kita dapat hadir dalam majlis menambah iman kita kepada Allah. Kerana iman ni di sisi Ahlus Sunnah Jamaah sifatnya yazid wa yanqus. Dia menaik, menurun, meningkat, menyubur. Tak guna, tak tepat perkataan tersebut dia akan jadi layu kalau kita tidak suburkan dia dengan benih-benih, dengan baja-baja keimanan kepada Allah SWT. Salah satu sebab iman ini bertambah adalah kita datang ke majlis ilmu, kita dengar ilmu disampaikan. Jom share. Tolong jangan biarkan saya keseorangan pagi cuti ni. Sian kat saya seorang je tuan-tuan. Jom share dengan adik-beradik, rakan sekolah, alumni, ahli karya, masjid, pejabat tempat kerja, tak kisahlah. Mana-mana pun tolonglah bersama-sama dengan kami pada hari penuh kemuliaan ini. Di samping kita berehat, kita boleh dengar-dengar, ambil peluang untuk dengar apa yang dapat kita kutip pada pagi ini. Tuan-tuan, ibadah adalah satu perkara yang penting kerana Allah telah menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Aku tidak minta daripada mereka makan dan minum. Akulah yang beri rezeki kepada mereka semua. Jadi tuan-tuan, berarti tolak daripada perkara ini juga Allah mengingatkan kita. Sebagai contohnya dalam firman-Nya melalui surah An-Nahl, surah Lebah ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maksudnya sesiapa sahaja yang melakukan amal saleh di kalangan lelaki atau perempuan dalam keadaan betul-betul dia beriman, dia menuntut ilmu, maka kami pasti akan beri kepadanya kehidupan yang mulia. Akan hidupkan dia dengan hidup yang penuh dengan kesenangan, kebahagiaan, kelapangan, jauh dari stres. Penting tak tuan-tuan? Hari ini ada sebahagian daripada umat Islam pun terlibat, ada yang bunuh diri, bunuh anak, keluarga dan sebagainya. Adalah satu refleksi daripada perasaan dalam yang tidak beres, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi antara perkara yang berikan kepada kita impak baru dalam kehidupan ini, ia adalah satu perkara yang namanya ibadah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Bayangkan kereta tu kan, kita beli kereta tu, kalau rosak apa-apa kita pergi refer kepada mekanik yang faham kereta itu. Tak kira lah apa-apa kereta, kita hantar ke ejen tempat pembelian kereta itu untuk servis, untuk apa semua. Kalau kita ada peluang, kita baca pula manual. Boleh tak kereta jenama ABC kita baca manual yang dikeluarkan di syarikat XYZ? Tak boleh tuan-tuan. Maka kalau kita buat simple logic arithmetic, mental arithmetic, bahawa bila Allah menjadikan manusia, Allah yang tahu bagaimana membereskan keperluan rohani, jasmani, emosi mereka, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi itu sebab kita beribadah kepada Allah tahu. Jadi ibadah ni datang perkataan abid, ibad. Allah menceritakan tentang karakteristik sifat orang-orang yang berjaya, wa ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman. Disandarkan perkataan hamba itu kepada namanya yang mulia. Kalau kita sebut baitun, rumah,
Kalau sebut Baitul Ustaz, rumah Ustaz. Tapi kalau sebut Baitullah, Baitur Rahman, rumah kepada Ar-Rahman, maka Allah menisbahkan, menyandarkan sifat perhambaan itu kepada zatnya yang agung, yang mulia, bila dia menepati karakter ataupun sifat-sifat yang melayakkannya dapat anugerah tersebut. Gitu tuan-tuan ya. Jadi dalam kesempatan yang sangat ringkas ni, jangan pergi mana-mana tau. Dengar baik sharing-sharing yang lupa ya. Terima kasih kepada yang telah share pada teman-teman yang lain. Terima kasih sangat ya. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, selayaknya bagi setiap orang muslim itu berusaha untuk menggapai kelazatan beribadah kepada Allah. Contoh kan, kita menceritakan orang Jepun pada hari ini, seronok pergi kerja, boleh sampai ke malam pun tak balik-balik. Kalau balik awal waktu, seolah-olah macam malu kat isteri, kat keluarga sebagainya. Kenapa? Kerana sifat orang Jepun itu begitu fokus dalam kerjanya. Tapi setakat itu sajalah. Kita orang Islam patutnya lebih daripada itu. Kerja juga merupakan ibadah. Bagaimana nak dapat seronok tuan-tuan? Kalau kita pergi kerja umpamanya, di tempat kerja ni kita bersisih faham dengan orang, kita bergaduh dengan orang tu, kita aircon tak sejuk contohlah, suasana tak kondusif, makan tengah hari pun tak dibenarkan, nak pergi. Jadi keadaan tidak begitu apa dipanggil sebagai kondusif untuk seseorang itu menabur bakti di tempat kerja itu. Mungkin dia tak kekal lama. Maka bandingannya tuan-tuan, dalam bab ibadah kepada Allah pun kita kena cari satu kaedah supaya kita ibadah itu menjadi mesra dengan kita tuan-tuan. Seronok. Kerana dalam hadis mengatakan tuan-tuan, ya, bagaimana Nabi SAW mengajak kita untuk merenungi, mengajar kita untuk memahami salasun man kunna fihi wajadaha bihinna halawatal iman. 3 perkara kalau ada pada diri seseorang kamu, dia dapat kemanisan beriman kepada Allah SWT. Rupa-rupanya keimanan pada Allah ni, beribadah kepadanya ada keseronokan tau. Itu sebab seseorang daripada mereka, ya, macam kisah Abbad bin Bishr, macam kisah Ammar bin Yasir ketika mereka bertugas untuk menjaga Rasulullah pulang daripada satu peperangan, maka si Abbad ini telah pun diserang oleh musuh, kena panah, tak membuka sembahyangnya, sampai 3 kali panah barulah dibuka sembahyangnya. Kerana jawab kata beliau ketika ditanya, di masa kenikmatan yang amat sangat tak perasan kena panah tu, tapi oleh kerana memikirkan tentang bahaya yang menantikan Nabi dan juga para sahabat, dia membuka solatnya dengan tujuan untuk memberi kepada mereka, memberitahu kepada mereka supaya mencari perlindungan ataupun mempertahankan diri. Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika sedang sembahyang tuan-tuan, mereka berjaya mengeluarkan besi panah yang tak dapat dikeluarkan dari tubuhnya itu, melainkan ketika dia sembahyang. Dia tak perasan orang keluarkan serpihan besi yang sakit, menyakitkan itu tuan-tuan. Begitu juga kisah Silah bin Asyam, seorang tabi'i yang terkemuka dalam pembukaan kota Kabul, Afghanistan. Negara Afghanistan ni telah masuk Islam lebih awal daripada Tanah Melayu tahu. Silah bin Asyam ni ketika sedang sembahyang waktu malam, diperhatikan oleh tentera yang bertugas di atas pos keselamatan yang tinggi itu. Nampak dia tahajud ketika tentera lain sedang berehat, datang 4 belang harimau. Harimau mengaum dengan kuatnya. Silah tidak buka sembahyangnya. Bahkan dia tak perasan pun kemunculan 4 belang tu tuan-tuan. 4 belang ni kalau kita berada dalam zoo, dia mengaum, kita suka dengar. Cuba kita ada dalam hutan, dekat Gunung Tahan ke, dekat hutan simpan belum ke, dengar harimau mengaum, tak jatuh bulu mata tuan. Bukan bulu roma, bulu mata boleh jatuh tahu dengar bunyi harimau ni. Harimau ni kalau melompat berapa meter dia boleh pergi tuan-tuan. Bayangkan Silah bin Asyam ketika sedang sembahyang itu, waktu malam yang gelap pekat itu, tahajud, 4 belang datang, harimau Siberia yang besar ni datang. Dia boleh meneruskan solatnya tanpa peduli apa pun pada kehadiran 4 belang itu. Memang bahkan dia tak tahu pun kedatangan, kerana khusyuknya sembahyang yang dilakukan. Sehingga tentera yang ada dekat pos keselamatan di tempat tinggi yang melaporkan kejadian itu pula yang cemas. Ya, apa berlaku ni? Perhati je apa berlaku ni. Sampailah Silah habis sembahyang, dia pun melihat ada 4 belang di sebelahnya, dia terkejut. Ada harimau yang menunggunya. Harimau tu lagi terkejut kerana melihat orang itu tak terkejut melihatnya. Tuan-tuan bayangkan. Di sinilah letaknya kenikmatan dalam salat. Itu sebab Nabi menyatakan, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh ankazahu Allah kama yakrahu an yukzafa fin nar. Maksudnya apa tuan-tuan? 3 perkara kalau ada pada seseorang itu, dia dapat kemanisan iman. Iaitu yang pertama, dicintakan Allah dan Rasulnya melebihi perkara-perkara yang lain. Yang kedua, dicinta kepada seorang Islam itu semata-mata kerana Allah. Kita cinta orang ni kerana suka dia banyak wang ke, dia cantik ke, dia apa ke, kenapa tuan-tuan?
Keikhlasan itu muncul bukan kira kepada cantik, bukan kira pada kekayaan. Kawan orang pilih bulu kan, jadi beruang je semua. Nak kawan dengan beruang? Orang yang beruang jadi beruang semua. Tuan-tuan, berkawan kerana Allah SWT, bersahabat kerana Allah. Yang ketiga, dia benci melakukan maksiat, sebagaimana dia takut kalau dicampakkan ke dalam api. Kalau ada tiga perkara ini menandakan kemanisan iman wujud dalam diri seseorang. Saya ulang balik semula. Nabi SAW telah melaporkan, beritahu kepada kita tiga perkara kalau ada pada seseorang itu, dia dapat kemanisan iman. Cinta kepada Allah dan Rasulnya mengatasi segala cinta pada benda-benda lain. Contoh, azan berkumandang subuh. Engkau suka dekat Allah SWT, sayang kepadanya, atau engkau suka selimut yang tebal tu? Buka aircon pula, sejuk, 16 Celsius. Kan, sejuk je. Tidur dengan isteri pula, seronok je. Mana lebih kau sayang? Sayang isteri kau ke sayang Allah SWT? Ada yang badan sado, pergi ke gym, tegak badannya. Tapi nak angkat selimut yang berapa gram itu pun tak mampu. Kenapa tuan-tuan? Kat sini percaturan kita salah. Kita punya kala bal tuhibbunal ajila wa tadharunal akhirah. Engkau suka yang dekat, yang fana, yang akan pergi, yang akan hilang, yang akan luput ni kau suka. Tapi yang panjang, sifatnya abadi, abadiyun sarmadiyun, itu engkau tak peduli. Yang mana satu aku, ya. Jadi tuan-tuan, cinta kepada Allah dan Rasulnya mengatasi benda-benda yang lain. Yang kedua, dalam hadis ini menggambarkan cinta kepada orang Islam itu kerana Allah. Bukan kerana perkara-perkara duniaan, bukan kerana habuan yang kita harapkan, bukan kerana nak mengampu dia dan sebagainya. Yang ketiga, orang yang beriman ini, dia benci melakukan maksiat. Sebagaimana dia takut orang tolak dia jatuh ke dalam api. Bayangkan, takut tak api? Tengok api kan, kecil kawan, besar menjadi lawan. Takut tuan-tuan. Ya, dapur gas kat rumah kita pun kalau kita tengok sikit, kata Imam Zamakhsyari dalam tafsirnya, Allah jadikan api itu 1/70 daripada yang panas ke akhirat. Bayangkan 1/70 tu kalau kena tangan kita pun dah melecur. Kena kat muka, langsung dah jadi tak cantik kan. Kena minyak sikit pun dah melecur tuan-tuan. Bayangkan neraka akhirat. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kembali kepada perkara ni tadi, perspektif yang Nabi berikan bahawa iman ni sifatnya dinamik. Dia ada bersifat, ada perkara-perkara yang boleh menyuburkannya. Ya. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, para salafus saleh bila mereka melihat reaksi kelilingnya terhadap dirinya yang kurang baik, walaupun pada binatang tunggangannya, maka dia tahulah hubungan dengan Allahnya reput. Hubungannya dengan Allah reput, maka Allah berikan refleksi itu pada perhubungan dengan sekelilingnya. Keretanya tak berfungsi, rumahnya tak berfungsi, pintu nak buka tu pun tak boleh. Kan, masuk dalam bilik air pun tak ada ubat gigi. Kenapa tuan-tuan? Kerana segala benda-benda kemusykilan berlaku dalam hidup ini adalah natijah, output daripada input yang tak betul dalam hidup kita. Iaitu tiada perhubungan dengan Allah, maka Allah ingatkan kita kesan perhubungan dengan sekeliling kita ni mesti ada problem. Problem dengan pasangan, problem dengan anak, problem dengan jiran, problem dengan tempat kerja. Ini semua adalah kesan daripada hubungan dengan Allah yang tidak beres, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik, Jadi kita dah faham tadi bagaimana kenikmatan yang diperoleh oleh para salafus saleh. Ketua mereka adalah Nabi Muhammad SAW dalam sembahyang, dalam ibadah. Bayangkan Nabi kita SAW itu ketika berada dalam keadaan sakit, fuzi'a ila salah. Kalau Nabi sakit, Nabi pergi salat kerana mendapat keseronokan dalam salat itu. Baik, kita dengar dalam buku ni bagaimana huraian dikemukakan oleh para ulama. Bagaimana membangunkan semangat beribadah kepada Allah. Yang berbagai-bagai bentuk ni tuan-tuan, daripada bangun sampai kita tidur, macam-macam program ibadah yang boleh kita lakukan. Imam An-Nawawi mengumpulkan dalam kitabnya yang penting untuk kita baca tu, namanya Riyadhus Salihin. Bab fi bayan kathrati turukil khair. Bab pada menyatakan begitu banyaknya peluang untuk engkau melakukan kebaikan. Kebaikan itu makna ibadah lah. Nabi telah menjelaskan bahawa kalimah yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah imatatul adza anit tariq wal haya'u minal iman. Nabi telah menjelaskan begitu banyak iman ni makna ibadah lah. Peluang untuk meningkatkan ibadah itu banyak bentuknya sekali. Iaitu yang pertama mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Yang kedua, membuang sesuatu yang menyakitkan daripada jalan. Kita masak kat rumah, tuan-tuan, kita masak kat rumah, kita segregatekan ini organik, ini recyclable, ini kertas. Itu pun ibadah. Ya, betul. Kerana Nabi dahulu pernah lihat kambing mati, maka Nabi telah bersabda kepada para sahabat, hal tantafi'una biha? Mengapa tak manfaatkan kambing yang mati ini? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, ini bangkai Rasulullah. Nak buat apa? Rasulullah kata, aku tak suruh kamu makan.
Aku suka memanfaatkan kulitnya. Tengok tu. Maknanya ini satu ibadah, tuan-tuan. Ya Allah, kalaulah kita memahami perkara ini, tak adalah sungai kotor kat negara kita, kerana kita tak buang sampah sewenang-wenangnya. Kerana itu adalah satu ibadah sebenarnya. Daripada kita bangun tidur ni tadi, sampai malam nanti, kita kira berapa ratus, mungkin ribuan ibadah yang boleh kita lakukan. Itu sebab para ulama meletakkan, sebagai contoh ni kita tamhid. Kita ni kalau boleh buatlah satu listing, ambil buku kecil kan, tulis apa peluang untuk buat ibadah. Senyum kat isteri, bagi salam, bagi minum kat suami, apa lagi? Ya, telefon ayah ibu, bawa cekodok datang ke office. Contohlah tuan-tuan. Peluang untuk buat ibadah ni banyak. Ya Allah, banyak, memang banyak sungguh. Kita yang terlepas pandang barangkali. Ya, kalau kita tak boleh nak buat pun, bila kita dah tulis termasuk dalam hati, itu peluang untuk dapat ibadah. Kerana niatul muslim khairu min amalihi, kata Nabi SAW. Niat seorang Islam itu kadang-kadang menjadi lebih manfaat daripada ibadahnya. Bagaimana? Kita selalu berniat nak bangun malam, tapi tak bangun-bangun juga, anak nangis, dah kita pun terletih sampai ke subuh tak sempat bangun. Tapi kerana niat yang telah kita sematkan sebelum tidur tadi, kita dapat pahala qiyam walaupun tak bangun. Tapi jangan selalu-selalu macam tu tuan, kena usaha juga lah untuk bangun. Ya, contoh, kita tak ada kenderaan, tak ada kereta, yang ada motosikal, basikal saja. Niat nak pergi sembahyang subuh lepas isyak, tiba-tiba hujan lebat. Ya, tak sempat nak pergi sembahyang, memang tak mampu, payung pun tak boleh menjaga diri kita daripada basah hujan. Maka kita dapat pahala sembahyang subuh berjemaah walaupun kita tak pergi, kerana niat kita itu. Baik, saya bacakan untuk tuan-tuan. Untuk meraih keseronokan dalam ibadah, sebab kita tahu banyaknya peluang buat ibadah ni dan sempurnakan hidup kita dengan sebab penyempurnaan ibadah ni tadi, hendaklah yang pertama tuan-tuan, kita mujahadah diri, lawan nafsu syahwat kita tuan-tuan. Allah menjelaskan, ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sesiapa yang bermujahadah, mujahadah ni maknanya lawan nafsu dalam diri kita. Kan macam subuh tadi nak bangun, payah kan? Tapi kita bayangkan hati kita, ya Allah, aku lawan nafsu aku bangun kerana mencari Engkau, ya Allah, mencari ridha Engkau, ya Allah. Orang sembahyang subuh berjemaah ni pahalanya macam qiyam sepanjang-panjang malam, ruginya aku tak dapat. Kita mujahadah nafsu kita tuan-tuan. Ya. Itu sebab para ulama berkata, al-mujahidu, daripada hadis Nabi, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang berjihad, mujahid itu memanglah yang berjihad dekat negara menentang musuh tu, satulah itu jihad yang sangat besar. Tapi kalau kita yang tak mampu ni, jihadlah lawan hawa nafsu kita tuan-tuan. Dan itu para ulama salaf berkata, aku sentiasa mengarahkan jiwaku kepada Allah dalam keadaan jiwaku menangis. Macam budak-budak lah dipaksa untuk buat satu benda, dia tak mahu, dia menangis. Tapi lama-kelamaan bila dia dah tahu kenikmatan yang terdapat dalam apa yang kita suruh itu, dia gembira. Maka nafsu pun macam tu juga tuan-tuan. An-nafsu tajza'u an takuna faqiratan wal ghina khairu min ghina yutghiha wal faqru khairu min ghina yutghiha wa ghina nufus wal kafafu fa in abat fa jami'u ma fil ardi la yakfiha. Kata Imam Syafi'i, nafsu ni memang dia nak kepada kekayaan, dia nak kepada kesenangan. Tapi bila kau paksa dia untuk buat satu ketaatan, dia memang menangis, meringit-ringit, tak mau buat dia. Tapi lama-lama, tuan-tuan, daripada kata-kata para ulama ini, lama-kelamaan kalau kau paksa dia, insya-Allah dia akan ikut kau. Cuma gear pertama tu masa kita bawa kereta manual kan payah. Betul tak? Masuk satu nak kena imbangkan dengan brake dan minyak. Terlepas yang ni, kereta pula bergegar macam tu, dah tak lulus pula. Contoh tuan-tuan, maka begitulah kita kena lawan nafsu ni. Yang pertama tuan-tuan ni, nak dapat keseronokan beribadah ni, kena kenal diri kita, kelemahan diri kita, mindset kita betulkan balik semula tuan-tuan. Ni hari Malaysia ni, sampai kita rehat, tolong share pada teman-teman yang lain tau. Jangan biar saya seorang diri, marilah komen ke, like ke apa ke, tulislah nama kat bawah tu sikit. Ya tuan-tuan, tolong share pada teman-teman yang lain jangan biar saya kesorangan. Ni poin pertama ya. Poin pertama untuk dapat keseronokan beribadah ni, supaya dengan ibadah yang sempurna, hidup kita sempurna tau. Hutang kita dapat cari jalan keluar untuk bayar, persisihan kita dengan pasangan selesai, urusan kita dengan ibu bapa selesai, dengan anak-anak selesai, dengan jiran, semua selesai. Sebab kita bereskan perhubungan dengan Allah ni tadi. Baik ya. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, ketahuilah bahawa jiwamu bagaikan tunggangan. Jika dia mengetahui bahawa engkau sedang bersemangat, maka dia pun bersemangat. Jika dia mengetahui engkau malas, dia pun malas. Begitulah tuan-tuan. Kita dalam hidup ni kena bersungguh lah. Kadang rasa malas, dia tak tahu sebab apa. Kenapa tak bangun duha? Malas lah. Kenapa tak baca Quran? Letih lah. Kenapa tak? Semua malas tuan-tuan. Atasi malas ni buanglah tuan-tuan. Buang malas ni. Buat ganti cergas.
cerdas, pantas. Lawanlah orang muda ni, apa sebab terbaring, melangur, tak ada kerja. Bangun, lawan. Ya, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Yang kedua, cara untuk dapat kemanisan beribadah ni, tolong jauhi dosa-dosa kecil atau besar. Dosa kecil kena jauhi, dosa besar lebih-lebih lagi. Kerana itu, para ulama berkata, sebagai contohnya tuan-tuan, Sufyan As-Sauri, seorang ulama terkemuka zaman dengan Imam Malik, berkata, aku pernah terhalang daripada bangun malam berbulan-bulan kerana aku melakukan dosa. Jadi dosa menyebabkan hati kita dia belenggu, menyebabkan jiwa kita ni terhalang daripada melakukan ketaatan. Dosa-dosa tuan, dosa kecil, dosa besar kena jauh, kan tahu. Imam Az-Zahabi menulis sebuah buku bertajuk Dosa-dosa Besar. Alhamdulillah kami kat Telaga Biru ada terbit buku ni, Dosa-dosa Besar. Baca tahu, ada berpuluh-puluh dosa besar yang kita kena jauhi. Kalau kita jauhi, maka Allah beri pada kita kemanisan beribadah. An-nazratu sahmun min sihami iblis, man tarakaha ma khafatallahu warathahu imanan yajid fi qalbihi halawata. Melihat itu adalah peluang untuk dosa masuk dalam hatimu, menghitamkan hatimu. Kalau engkau menjauhkan dirimu dari melihat benda yang haram, maka tuan-tuan, Allah akan beri kemanisan beribadah kepadamu. Ini nak buat maksiat, tak perlu pergi ke ibu kota. Kat telefon buka je satu dunia boleh tengok. Pada masa itu iman saja yang berbicara. Kaum lelaki ingat baik tau. Antara kajian yang dibuat oleh doktor-doktor pakar mata, ramai orang kena kanser mata pada hari ini. Tak tahu kenapa. Salah satu daripada sebab agaknya kerana banyak melihat laman-laman haram, laman-laman keji, perkara-perkara maksiat, dan macam-macam maksiat berlaku pada hari ini ada dorongan daripada melihat, tuan-tuan. Daripada mata masuk ke hati tahu. Bahaya, tuan-tuan. Allah jadikan mata kita ni ibarat satu superkomputer yang hebat. Dia sepatutnya diinstalkan padanya software-software yang halal. Tapi oleh kerana kita masukkan benda-benda yang haram, maka rosak dia, tuan-tuan. Kerana Allah menjadikan mata, kepala, otak kita ni semua adalah superkomputer yang sangat hebat. Tapi kerana kita install benda-benda yang salah, maka dia rosak, tuan. Macam komputer bandingannya. Baik. Yang ketiga, sebab orang dapat kemanisan beribadah kepada Allah ni, ingat baik, kerana meninggalkan minuman, makanan, pandangan yang berlebihan. Kita orang lelaki suka tengok orang perempuan, kan? Suka tengok. Kadang isi depan pun tak nampak. Nampak isi orang jauh-jauh, nampak. Ini problem orang lelaki ni. Orang perempuan pula tengok apa? Tengok pakaian orang. Tengok bajunya, tudungnya, tengok langsir rumahnya. Tuan-tuan, menengok berlebihan, menengok bahasa orang Melaka, melihat berlebihan, boleh menyebabkan hati hitam dan malas beribadah kepada Allah. Bercakap berlebihan, ini masalah yang paling besar. Kita tak kenal pun orang tu kat ujung dunia, tapi kita baca kat media sosial, kita boleh cerita, describekan tentang dia macam orang tu kenal kita. Kan banyak orang terperangkap dengan perkara ni. Kita bercerita dengan dia, dia tahu dia tahu main bola sepak tu, semua dia tahu, lahir bila, bini, anak, apa dia suka, semua dia tahu. Semua dia tahu kerana dia baca. Tuan-tuan, kita mengetahui benda yang tak penting untuk kita buat apa, tuan-tuan? Kita patut tahu macam mana boleh beribadah kepada Allah, macam mana boleh bangun malam, macam mana boleh dapat duit yang berkat. Ini yang patut kita tahu. Yang kita pergi tengok rahsia orang footballer, star apa semua ni, apa manfaatnya, tuan-tuan? Mengetahui berlebihan, perkara yang tak sepatutnya menyebabkan hati hitam, malas beribadah kepada Allah. Kerana komputer yang ada dalam minda kita telah dipenuhi dengan benda-benda yang tak penting. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Adik-beradik kau punya birthday pun kau tak ingat. Tu artis tu kau kenal. Apa faedahnya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang keempat, bukan marah, tuan-tuan, ni geram ni tau. Jangan lupa share pada teman-teman kita, tolong. Yang keempat, seorang hamba dapat beribadah dengan sebaiknya, sama ada salat, zakat, puasa, haji dan sebagainya, adalah kerana dia merasakan istisya'ar. Istisya'ar maknanya kita merasakan satu perhubungan yang rapat dengan Allah SWT. Ya, bila kita dapat buat sembahyang duha, kita duduk termenung, jawab fikir, ya Allah, ya Tuhan ku, syukur, ya Allah, Engkau pilih aku untuk sembahyang duha pada hari ini. Ya Allah, ya seronoknya. Kita merasakan demikian. Ingat tahu, orang dapat buat ibadah sunat ni, Nabi menyatakan dalam hadis sahih, ya, riwayat Bukhari dan juga Muslim, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang melakukan ibadah sunat ni dalam hadis yang panjang ni menerangkan dia menjadi wali Allah. Wali Allah ni bukan semestinya terbang kat udara, itu satu kelebihan lah, jalan atas air. Tapi sebenarnya wali Allah ni orang yang dapat memelihara dirinya daripada perkara yang haram, dapat buat perkara wajib, dapat istiqamah buat perkara-perkara sunat. Ya, kalau sebelum saya subuh ada dua rakaat sebelum subuh punya sunat muakkad. Ya, masa tinggal tak lama lagi nampaknya. 2 sebelum zuhur, 2 lepas zuhur, 2 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, 2 lepas maghrib, 2 lepas isyak. Ni semua, tuan-tuan, muakkad. 2 sebelum maghrib tidak muakkad, tapi Nabi sentiasa melakukannya, ya. Cuba kita pastikan, pantau, lihat, buat jadual, buat check and balance.
Ya, bagaimana kita jumpa doktor untuk mengkaji kolesterol, kaji apa badan kita punya performance kesihatan, maka keimanan juga kena buat macam tu tuan-tuan. Risau kita pergi ke scale timbang berat kita dah bertambah 5 kilo. Tuan-tuan, iman kita bertambah tak soalannya atau mengurang? Berat badan kalau mengurang kita suka dengan sebab yang betul. Tapi iman kalau mengurang tak ada siapa yang perasan. Gula kat rumah kita habis, kita leka-leka pergi beli. Tapi kalau Quran kita tak baca, Quran hilang daripada diri kita, kita tak pernah perasan. Bahaya ni tuan-tuan. Baik, yang kelima, hendaklah kita menyedari bahawa semua ibadah yang kita buat tu tidak sia-sia tuan-tuan. Tidak sia-sia. Ya, bahkan ada ibadah ni yang kat dunia lagi Allah dah bagi ganjaran terhadapnya. Contohnya apa? Menjaga silaturahim. Man arada yusatalahu fi rizqi wa yunsa'lahu fi asari falyasir rahimah, dalam hadis sahih riwayat Nasa'i. Siapa yang jaga silaturahim, maka Allah beri padanya rezeki yang luas, umur yang berkat, panjang. Ada ibadah, ada perkara-perkara baik yang kita buat kat dunia lagi Allah dah bagi ganjaran tuan-tuan. Jaga ibu bapa dengan baik. Orang kafir itu walaupun tidak dapat bahagian di akhirat apa-apa, tapi orang kebaikan kepada ibu bapa Allah beri kepadanya umur yang panjang, berkat, kaya. Walaupun dia orang kafir, ya. Orang kafir itu tak hamba Allah tuan-tuan. Allah menyatakan surah Isra, ba'asna alaihim ibadan lana uli ba'sin syadid. Walaupun orang itu kafir, dia tetap hamba Allah. Kan kita tahu kisah Nabi Yusuf ketika berada di Mesir, maharaja. Raja yang ada di Mesir itu mimpi melihat lembu gemuk dimakan lembu kurus. Kafir itu. Allah bagi kepadanya idea, ilham dalam mimpi. Walaupun dia kafir, ya. Maka kita tuan-tuan dimulai kasihan, dalam hidup ini, buatlah sebanyak-banyak kebaikan sementara ada umur. Ya, kerana semua itu akan dibalas oleh Allah. Sooner or later. Tidak di sini, pasti di sana. Jadi ingat ya, ibadah itu untuk diri kita sendiri sebenarnya. Dan terakhir saya nak sebut kepada tuan-tuan, ya, kita nak melakukan ketaatan kepada Allah ni payah tuan-tuan. Justru kena rajin berdoa kepada Allah. Antara doa yang Nabi anjurkan kepada sahabat yang mulia Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu iaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, bersyukur padamu, memperbaiki amal salihku kepadamu. Ingat nak melakukan ketaatan ni perlu bantuan, bimbingan dan juga panduan, kekuatan yang Allah datangkan. Banyak orang dapat hidayah tapi tak dapat taufik untuk melakukan ibadah itu. Kenapa? Tak ada taufik. Kerana itu ada doa lain Nabi ajar, Allahumma inni as'aluka at-taufiq was sadad. Ya Allah, beri pada aku ini supaya kau beri taufik dan kekuatan untuk aku melakukan taat. Sekian tuan-tuan, mudah-mudahan 5 perkara ini dapat kita lakukan. Dan ingat, kesempurnaan hidup kita bergantung kepada kesempurnaan hubungan kita dengan Allah. Kesempurnaan hubungan kita dengan Allah itu adalah refleksi daripada ibadah yang kita lakukan. Baik tuan-tuan, yang sebentar rupa, alhamdulillah kami kat Telaga Biru baru saja menerbitkan kitab fiqh yang penting dalam mazhab Syafi'i, namanya Safinatun Najah. Safinatun Najah. Ya, bahtera penyelamat. Safinatun Najah. Dapatkan buku ni tuan-tuan, pre-order. Tuan-tuan order sekarang pada kami, insya-Allah buku ni akan sampai ke tangan tuan-tuan. Kitab ni sangat menarik tahu. Kalau dahulu dia hanya teks saja, sekarang dengan diagramnya, dengan gambarnya, panduan. Kalau tunjuk bab tayamum, maka tayamum ni dipraktikkan satu persatu. Ada QR code lagi. Kan ada QR code kat sini, kita boleh tanya, ada Syekh Fawaz menjawab sebagai penulis. Ya, bahasa Arabnya, kemudian terjemahannya, huraiannya. Sangat menarik tahu. Dapatkan buku ni pre-order, ya, untuk diri kita dan hadiahkan untuk ayah ibu kita kat kampung, untuk anak kita kat asrama, untuk guru-guru yang mulia yang mengajar kita kat masjid. Mudah-mudahan kita menukar chapter baru dalam tahun hijrah ini. Kita belajar berkitab, bukan saja mendengar, saya setakat mendengar, tapi berkitab. Al-Imam Tawari menceritakan dalam tafsirnya, bila Nabi Sulaiman duduk dengan sekalian makhluknya, tenteranya, termasuk jin ifrit, maka Nabi Sulaiman bertanya, kalau kita pergi buru rusa di hutan, kita tangkap ikat dengan apa wahai ifrit? Ifrit menjawab, dengan tali wahai Nabi Sulaiman. Ini perkataan aku yang merupakan wahyu daripada Allah. Bagaimana kamu tambat dia supaya tak hilang wahai ifrit? Ifrit menjawab dengan menulis wahai Nabi Allah Sulaiman. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah buku ni, buku fiqh mazhab Syafi'i yang penting diajar ya, ratusan tahun sebelum ni. Marilah kita dapatkan buku ni dan belajar. Ada manfaat yang sangat besar dengan sebab kita miliki, membaca, boleh catatkan, meminta guru kita mengajar. Ya, ada gambar, kan?
ada panduan-panduan, ada doa-doa yang dikemukakan, ada diagram ya. Kemudian waktu sembahyang ni sebagai contohnya mengikut ilmu falak, nampak? Sangat komprehensif. Ya, sangat membantu kita untuk memahami istilah-istilah fiqih dan juga kefahaman-kefahaman semasa. Dapatkan pre-order Safinatun Najah. Sekian tuan-tuan, terima kasih bagi yang telah pun like, komen dan share. Ya, dan tolong share lagi sekali kepada teman-teman kita. Terima kasih kerana hadir bersama-sama pagi Jumaat ini. Jumaat ini banyakkan salawat ke atas Nabi. Ya, jangan lupa baca surah Al-Kahfi dan doa sepanjang hari. Walaupun kita bercuti, tapi ambillah peluang untuk berdoa kerana hari ini merupakan hari mustajab. Doa ada 12 waktu. Sebagian mereka mengatakan pada subuh tadi, sebagian mengatakan lepas asar. Rebutlah semua peluang ni tuan-tuan. Walaupun kita bercuti, berdoa. Walaupun kita uzur, doa tidak terhalang. Tidaklah dilarang daripada berdoa ketika sedang uzur. Kaum wanita, kaum ibu, kaum hawa yang dimuliakan Allah sekalian. Terima kasih sekali lagi kepada saya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Jumpa lagi pada waktu yang lain tuan. Terima kasih pada Ulu Setia, terima kasih pada sahabat, terima kasih pada yang telah share, yang telah like, yang telah komen. Terima kasih semua ya. Kenang daku dalam doamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.